Hai kalian semua, nama saya Liana. Okey, bersempena dengan bulan Ramadan ini, Firma Guaman kami akan melancarkan kempen iaitu Bulan Ramadan Bulan Berkasih Sayang. Oleh itu, firma kami akan berkongsikan selama 30 hari topik mengenai hibah. Okey, jadi hari ini merupakan hari pertama Ramadan. Jadi kita nak terangkan sikit apa itu hibah secara generalnya lah sebelum kita masuk topik-topik mendalam pada hari-hari yang berikutnya. Okey, hibah. Kita selalu dengar perkataan hibah ni kan, macam orang nak cerita mak ayah nak hibahkan dekat anak, suami nak hibahkan rumah kepada isteri. Okey, so apa maksud hibah ni sebenarnya? Okey, hibah ni adalah satu pemberian. Okey, pemberian daripada si penghibah nak berikan kepada penerima apa-apa bentuk harta ataupun manfaat yang dapat diberikan kepada penerima lah. Okey, itu secara general. Tapi kalau dari segi syarak, hibah ni maksud dia satu akad pemberian yang diberikan oleh penghibah semasa penghibah tu masih hidup dan tidak meminta apa-apa balasan ke atas harta yang diberikan. Okey, sebagai contoh, saya nak bagi rumah saya secara hibah kepada ibu saya. Jadi saya menghibahkan rumah tersebut kepada ibu saya semasa saya masih hidup dan saya tak meminta apa-apa balasan. Saya just bagi tanpa mengharapkan balasan rumah tu kepada ibu saya. Okay, faham? Lepas kita dah tahu maksud hibah tu, mesti kita nak tahu apa tu proses dia ataupun rukun hibah tu masa kita nak buat hibah tu kan. Okey, rukun hibah ada 4. Okey, saya pergi satu-satulah. Okey, yang pertama kena ada pemberi hibah, orang yang nak menghibahkan tu lah. Okey, so syarat untuk jadi seorang pemberi hibah ni, dia kenalah waras, berumur 18 tahun, kira cukup umur dan baligh, dan dia dengan rela hati dia nak beri hibah tanpa paksaan siapa-siapa, dan juga harta yang nak dihibahkan tu mesti milik dia lah. Tak boleh lah dia nak hibahkan harta jiran sebelah ke apa, tak boleh, risau. Okay. Rukun kedua nak buat hibah ni adalah penerima hibah. Okay, penerima hibah ni kenalah orang yang berkelayakan lah. Okay, tak semestinya kena cukup umur. Boleh je nak bagi dekat anak yang belum cukup umur, orang yang OKU, orang Muslim ataupun bukan Muslim. Okey, dan penerima hibah ni kenalah hidup sewaktu pemberian hibah tu dilakukan lah. Okey, yang ketiga, rukun hibah adalah harta yang nak dihibahkan. Okey, harta yang nak dihibahkan mestilah harta yang sah di sisi syarak. Okey, dan harta tu mestilah harta yang wujud dan bernilai, dan juga harta ni mestilah harta yang dimiliki oleh penghibah macam saya explain tadi kan. Okay, contoh, kita nak hibahkan rumah tu mesti dah atas nama penghibah tu lah. Kalau saya nak hibahkan rumah tu mesti atas nama saya, tak boleh lah atas, macam contoh saya ni baru pentadbir, itu tak boleh, dia kena pemilik yang boleh hibahkan harta tu lah. Rukun hibah yang keempat adalah lafaz ijab dan qabul. Okey, semua sedia maklum lah, lafaz ijab ni adalah satu lafaz yang penghibah tu bagi dilafazkan kepada penerima lah. So kalau qabul ni penerimaan daripada si penerima. Okey, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis hibah pula. Kita ada 3 jenis hibah. Yang pertama adalah hibah mutlak. Okey, hibah mutlak ni adalah satu hibah yang dilakukan pemberian terus kepada penerima. Okey, sebagai contoh, kalau saya nak buat hibah mutlak, contoh saya nak harta saya rumah. Okey, saya nak bagi rumah kepada ibu saya. So kalau saya gunakan hibah mutlak ni, rumah yang atas nama saya, geran yang atas nama saya kena tukar terus geran tu ke atas nama ibu saya. Kiranya kita beri tu terus. Kiranya nanti peguam dia akan uruskan geran yang di atas nama saya sebagai penghibah terus ditukarkan kepada nama penerima hibah. Okey, itu kiranya yang terus selesailah, mutlak, terus bagi. Jenis hibah yang kedua adalah hibah amanah. Okey, hibah amanah ni adalah satu hibah yang digunakan ketika ataupun yang dibuat semasa
penerima belum lagi berkelayakan. Contohnya macam belum cukup syarat lah, bawah umur. Okey. So bila penghibah ni nak buat hibah kepada anak yang belum cukup umur, dia akan ada satu pemegang amanah lah yang akan memegang harta tu sehingga penerima tu cukup umur. Jenis hibah yang ketiga adalah hibah bersyarat. Nama pun bersyarat kan. So maknanya bila nak buat hibah ni dia ada syarat yang kena patuhi lah. Okey. Hibah bersyarat ni dia ada dua kategori, iaitu hibah umrah dengan hibah rukbah. Hibah umrah ni adalah hibah yang bersifat sementara. Maksudnya contoh, saya nak bagi rumah secara hibah kepada ibu saya, tapi rumah tu milik ibu saya semasa saya hidup je. Itulah bersifat sementara kan, masa saya hidup. Ianya masa saya mati, rumah tu dah bukan milik ibu saya. Hibah yang bersyarat yang kedua adalah hibah rukbah. Hibah rukbah ni terikat dengan kematian. Maknanya si penghibah tu dia buat hibah, tapi benda tu akan jadi milik penerima tu selepas penghibah tu meninggal dunia. Contohnya, saya nak bagi rumah kepada ibu saya secara hibah, tapi lepas saya meninggal baru rumah tu milik ibu saya. Dapat sesuatu? Follow for more. Aska.